Asalnya kami ada 4 biji food truck. Okay, dan food truck ni kita meniaga di merata tempat. Dan restoran yang Nazira datang ni sebenarnya adalah office kami, adalah pejabat kami dan central kitchen kami. Kita meniaga di atas food truck. So setelah meniaga dalam 18 bulan ke 24 bulan macam tu, kita ramai orang tanya kita tak ada restoran ke? Tak ada restoran ke? Jadi saya dengan grup-grup kita semua fikir apa kata kita convert kita punya office menjadi restoran yang comel. Macam tu lah. Perlu ada di restoran setiap masa kerana ianya juga melibatkan penjualan secara cash. Pengorbanan masa tu tinggi. Hati tu penting sebab you nak keluarkan makanan, you nak serve orang kan, you nak orang makan syok dan mereka datang lagi, mereka keluar kedai you dengan senyuman. Jadi you must have that hati dan komitmen tu. Itu paling penting. Asalnya kami ada 4 biji food truck. Okay, dan food truck ni kita meniaga di merata tempat. Dan restoran yang Nazira datang ni sebenarnya adalah office kami, adalah pejabat kami dan central kitchen kami. Kita meniaga di atas food truck. So setelah meniaga dalam 18 bulan ke 24 bulan macam tu, kita ramai orang tanya kita tak ada restoran ke? Tak ada restoran ke? Jadi saya dengan grup-grup kita semua fikir apa kata kita convert kita punya office menjadi restoran yang comel. Macam tu lah. Perlu ada di restoran setiap masa kerana ianya juga melibatkan penjualan secara cash. Pengorbanan masa tu tinggi. Hati tu penting sebab you nak keluarkan makanan, you nak serve orang kan, you nak orang makan syok dan mereka datang lagi, mereka keluar kedai you dengan senyuman. Jadi you must have that hati dan komitmen tu. Itu paling penting. Asalnya Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali bersiaran sama 720 Sport TV. Pagi ini jam menunjukkan 10.48 pagi. Perlawanan di antara RMC menentang SAS. Perlawanan kedua untuk pagi ini. Kejohanan 3 penjuru. Pemain bersalaman sebelum mulakan perlawanan. Ketua pengadil memanggil ketua pasukan untuk menentukan sepak mula bagi perlawanan pada pagi ini. Perlawanan kedua di antara SAS menentang RMC. SAS mengenakan jersey berwarna merah berseluar biru, manakala RMC mengenakan jersey berwarna putih berseluar hitam. Perlawanan pertama menunjukkan RMC menang 1-0 ke atas Asis. Gol tandukan oleh kapten pasukan yang memecah kebuntuan perlawanan pagi tadi. Perbincangan di antara ketua pasukan dan ketua pengadil sepak mula. RMC memilih padang. Ini bermakna SAS akan membuat sepak mula di perlawanan kedua hari ini. Kita menuju ke tengah padang, menyaksikan sebentar saja lagi kredit kepada fotografer pada hari ini, Encik Ahmad Syazali, otak yang sangat berpengalaman, hasilkan karya-karya yang mantap. Sememangnya menggambar menarik yang kita nanti-nantikan.
akan keluar sejurus perlawanan hari ini tamat. Format perlawanan 11 sepasukan, 35 minit, 30 minit perlawanan, 5 minit rehat dan 30 minit untuk separuh masa kedua. Tiada masa tambahan kerana perlawanan ini merupakan 3 penjuru yang mengumpul mata untuk berada di tangga teratas. Ketua pengadil memeriksa kedua-dua pasukan sebelum mulakan perlawanan. Itu dia, whistle telah pun ditiupkan. Sepak mula menghantar ke belakang, terus saja kepada winger pemain SAS nombor 7. Walaupun berjaya mematahkan tetapi berjaya mencuri semula bola. Hantar ke tengah, hantaran pendek menggelecek, hantaran ke depan berjaya dihadang oleh pemain pertahanan bernombor 16. Satu tolakan, play on kata pengadil. Hantaran ke depan kepada penyerang pasukan RMC nombor 10, membuat turning tetapi berjaya dihalang oleh pemain pertahanan SAS. Ke tengah padang, ke tepi, satu larian pantas oleh winger pemain SAS. Bola masih dalam kawalan. Itu dia, satu tiupan whistle menandakan sepakan penalti kepada pasukan SAS di awal-awal perlawanan pada hari ini. Boy. Bawa air tu sini. Keputusan yang tidak wajar oleh pertahanan RMC melakukan tackle ke kaki di dalam kawasan kotak penalti, seolah-olah membawa musibah kepada pasukan RMC sendiri. Penalti mengikut peratusan 80% akan masuk, 20% gagal. Kita lihat apa yang akan terjadi sebentar saja lagi. Pemain nombor 11 SAS sudah bersedia untuk mengambil sepakan penalti ini. Beberapa langkah ke belakang diambil. Fokus dan terus fokus. Teknik yang baik akan membantu. Itu dia tiupan whistle dan berjaya dihalang. Satu tepisan oleh penjaga gol RMC yang beraksi baik sejak pagi tadi. Pemain ini menunjukkan satu aksi yang sangat-sangat baik, berjaya menepis keluar bola sepakan penalti itu. Kalau diminta untuk pasukan ini menjual, harganya sedang naik. Kalau ikut musim di Liga Super atau Division Liga Malaysia. Pemain kiper penjaga gol yang pernah beraksi bersama Negeri Sembilan bagi peringkat kebangsaan beraksi sangat cemerlang. Satu hantaran terus ke depan daripada penjaga gol kepada pemain winger RMC. Satu sepakan ke dalam berjaya dihalang oleh pertahanan SAS. Satu sepakan sudut. Gerakan yang tanpa sedar telah memporak-porandakan pertahanan SAS. Sekarang ini sepakan sudut akan diambil. Pemain-pemain telah masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Satu hantaran berjauh, satu tolakan keluar oleh penjaga gol dan tendangan clearance daripada pertahanan. Bola di challenge lemah oleh penyerang yang gagal menjaringkan gol penalti sebentar tadi. Satu kegagalan bagi SAS untuk mendahului pada awal-awal minit perlawanan. Sepakan lemah ke dalam seolah-olah tidak bertenaga. Hantaran dari pemain tengah ke depan. Keeper cemerlang telah pun naik mendada bola dan melakukan clearance. Sangat matang permainan yang ditunjukkan, sangat tenang. Itu yang kita mahukan dalam setiap pasukan. Kematangan berfikir dan ketenangan sewaktu menghadapi tekanan. Sangat baik pemain ini. Satu hantaran lontaran ke dalam telah pun keluar semula. Lontaran ke dalam sekali lagi milik SAS. Satu tandukan, bola telah pun bertukar arah milik RMC sekarang ini. Satu lontaran ke dalam oleh pemain RMC. Kita sering lihat pada perlawanan pertama tadi beberapa foul dilakukan sewaktu lontaran ke dalam. Jadi pemain perlu lebih berhati-hati untuk melakukan lontaran ke dalam kerana teknik yang salah.
membuatkan bola beralih tangan. Bola sekarang di dalam kawasan permainan RMC. Penjaga gol membuat satu delay untuk tenang, satu sepakan yang tersangkut. Kedudukan sangat bahaya sekarang ini. Masih dalam kawalan tetapi berjaya pertahanan menutup kesilapan penjaga gol sebentar tadi. Dan semakin serangan terus dilakukan. Satu dribble berjaya lepas. Clearance ke tepi kiri padang oleh pertahanan RMC. One man down. Mungkin kecederaan krem. Duduklah tengok ni. Setelah penat beraksi pada aksi perlawanan pertama, berehat sebentar dan Tempatan sama ni duduk pemain. tengok. Senang ambil Itu bola. risiko yang akan dihadapi oleh pemain-pemain sejurus kena pukul perlawanan kedua. High intensity Duduk tengok tu. kerana perlawanan pada minit-minit pertama selalunya rancak Apa ni? dan cenderung pasukan memburu gol pertama untuk membangkitkan lagi semangat keseluruhan pasukan, sama ada untuk terus mengganas ataupun mengekalkan corak permainan biasa. Lontaran ke dalam milik SAS di sebelah kiri padang, mencari pemain kawannya. Bola telah pun dilontar. Satu sepakan ke dalam berjaya dihalang oleh pemain pertahanan. Hantaran lagi sekali ke dalam, tetapi belum lagi berjaya membuat satu percubaan tepat ke arah penjaga gol RMC, ke arah gawang. Satu lontaran ke tepi. Kita lihat banyak hantaran ke tepi yang berjaya, tetapi untuk masuk ke dalam setakat ini belum menjadi. Satu hantaran ke depan tetapi dihalang oleh pemain SAS. Lontaran ke dalam milik RMC. Kedudukan semasa 0-0. Minit ke-7 perlawanan. Satu permainan bahaya dari tepi ke dalam, menyebabkan porak-poranda di bahagian pertahanan. Satu clearance baik ke belakang. Dan itu dia. Masih terlalu rapat kalau kita lihat bahagian pemain tengah dan defend wing kanan sebentar tadi. Tidak ada space. Satu percubaan melewati palang gol. Satu percubaan yang baik, kita kira untuk tendangan yang cukup. Cuma perlukan sedikit ketenangan dan ketepatan, accuracy. Tapi apapun, itu satu percubaan yang baik oleh pemain SAS ke arah gawang RMC. Sepakan dari pemain RMC terus kepada winger, tandukan ke depan, tetapi tiada siapa kerana dialah yang sepatutnya berada di depan. Perlahanan pemain tengah mengatur corak. Hantaran pendek terus kepada pemain berjersey nombor 10 ini, menggelecek ke sebelah kiri padang. Lepas lagi. Play on kata pengadil. Tiada kesalahan yang dikesan kerana bola itu telah keluar dari kawalannya. Satu hantaran dari pertahanan ke pemain tengah berjaya dipotong. Sekarang ini di sebelah kanan padang, pemain wing hantar semula ke dalam. Ada pemain yang menyambut tetapi bola tidak dikawal dengan baik. Dan pengadil mengesan kesalahan oleh pemain RMC. Sepakan percuma yang diambil oleh penjaga gol. Sekarang ini terus ke tengah padang, dapat kepada penyerang. Hantaran lagi ke sebelah kanan padang. Satu larian masuk ke dalam, cantik melakukan percubaan. Dan satu percubaan ke sebelah kiri gawang telah pun sedikit tersasar. Tetapi satu percubaan yang baik. Pujian harus diberikan oleh kepada pemain ini kerana daripada tadi beliau berjaya mendapatkan bola yang dihantar ke sebelah kanan padang dan membuat larian seterusnya, melepaskan satu percubaan yang baik tetapi sedikit tersasar. Penjaga gol RMC menghantar ke depan, terus miss kick daripada pemain tengah, terus berada di kawalan RMC. Pemain penyerang ini membuat 1-2
Bola dalam keadaan baik, tidak offside. Menggelecek masuk ke dalam tetapi kawalannya hilang. Satu miss kick tetapi berjaya dikawal semula oleh pemain sepasukannya. Terus ke depan, pemain tengah ini menunjukkan satu corak permainan yang baik tetapi bola dipotong, kurang tepat hantarannya. Sekarang ini dari tengah ke sebelah kiri padang, pemain MC membuat hantaran ke tengah, cantik, berjaya dapat. Tapi dia terlambat sedikit untuk melepaskan satu sepakan kerana posisinya tidak tepat untuk melepaskan sepakan. Tapi apapun, percubaan dan hantaran yang baik daripada sebelah tengah ke sebelah kiri dan seterusnya hantar ke tengah semula. Cubaan corak permainan yang cantik ditunjukkan oleh pemain RMC. Sepakan sudut sekarang ini untuk RMC. Dari sebelah kiri padang mencari pemain yang berada dalam kawasan kotak penalti. Satu hantaran. Tindak sepakan tapi berjaya dan sekarang ini masih dalam kawasan RMC. Satu larian. Bola sekarang berada di kawalan SAS. Pemain nombor 10 ini cuba untuk melari ke depan tetapi lariannya, tolakannya ke depan sedikit perlahan menyebabkan bola itu tersangkut pada pemain pertahanan RMC dan tidak berjaya meneruskan lariannya. Bola keluar, lontaran ke dalam milik SAS. Cari rapatkan sepasukannya. Dari sebelah kiri padang menghantar ke dalam. Tidak ada yang main tapi bola sekarang menuju golan. Satu sepakan sepatutnya dilepaskan oleh pemain penyerang itu tetapi dia mencuba mengambil beberapa step yang menyebabkan bola itu hilang dalam kawalannya. Sepatutnya dia terus mencuba ke gawang. Kita tidak tahu apa kemungkinan yang akan terjadi tetapi gagal daripada penjaga gol RMC ke hadapan. Pemain pertahanan ini miss kick sekali lagi, bola dalam kawalan. Pemain nombor 10 lambat sedikit melepaskan sepakan. Penjaga gol beraksi baik, berjaya menepis sepakan dari pemain penyerang RMC. Satu pujian harus diberikan, tindakan pantas yang keluar dari kawasan jagaannya untuk buat challenge. Sepakan penjaga gol terus ke depan tetapi sangkut pemain penyerang RMC. Bola dari pertahanan kawan nombor 10. Satu lob ke depan kepada penyerang kiri, pemain sayap kiri. Bola tidak dikawal dengan baik kerana tiada back support untuk membuat hantaran pendek dan membuat larian. Bola keluar di sebelah kiri padang, lontaran ke dalam milik SAS. Satu lontaran akan dibuat mencari ruang-ruang kosong. Dapat kepada pemain nombor 10 ini tapi tidak ada ruang untuk melakukan percubaan. Dapat lagi, tidak clear dan kedudukan bahaya. Satu placing yang agak tersasar dari target. Tidak tepat mengena untuk secara teknikalnya menjadikan bola itu pergi dengan lebih laju tetapi tersasar. Sepakan dari penjaga gol terus ke kawasan tengah padang, tidak di challenge kerana berjaya membuat dummy. Satu clearance dari pemain pertahanan ke depan. Satu kesalahan berjaya dikesan kerana bola atas tapi di challenge menggunakan kaki. Sepakan percuma ini diambil oleh penjaga gol RMC yang beraksi cemerlang sejak perlawanan pertama tadi. Hantaran ke depan terus mencari pemain penyerangnya. Bola terlepas lagi tapi penjaga gol SAS lebih pantas untuk naik dan menyambar bola tersebut. Berada dalam kolannya, hantaran ke hadapan sekarang ini. Bola di awang-awangan. Masih lagi di awang-awangan. Telah berjaya dia landaikan satu hantaran ke depan tetapi tidak berjaya menemui gerakan sepasukannya. Satu hantaran ke tengah, sedang membuat hantaran-hantaran pendek mencari pemain sayap tetapi teknik yang tidak tepat
dan terburu-buru menyebabkan bola itu tidak berjaya sampai. Dapat semula berada masih dalam kawalan pemain SAS. Cuba gelecek tapi tidak berjaya. Masih tidak keluar dari kawasan bahaya. Oh, penjaga gol tidak menjangkakan kerana bola itu bounce terlebih dahulu dan naik mengenai dadanya. Apapun, dia berjaya menggagalkan jaringan dan percubaan-percubaan yang menggegarkan gawang RMC. Keadaan baik, semakin baik berikutan cuaca juga cantik pada hari ini. Tidak terlalu panas, tidak terlalu redup, menunjukkan Tuhan merahmati hari ini untuk perlawanan kejohanan pada hari ini. Satu sepakan sudut dari pemain SAS, hantar ke dalam, tetapi bola rendah yang tidak berjaya menemui rakan sepasukannya. Satu clearance, tandukan yang tersasar, sebabkan bola itu terkeluar. Bola lontaran ke dalam milik RMC. Kalau kita lihat daripada segi fitness dan ketahanan, kedua-dua pasukan nampaknya seimbang. Cuma dari segi teknik dan perancangan strategi, nampaknya SAS sedang menguasai perlawanan sekarang ini. Hantar ke dalam, pemain berjersey nombor 10 menghantar kepada pemain penyerangnya. Hantar ke dalam dan berjaya dinafikan. Sekali lagi berjaya dinafikan jaringan itu. Seperti perlawanan pertama, bola yang dilihat hampir masuk tetapi berjaya ditolak keluar oleh pertahanan RMC. Adakah itu satu keajaiban RMC? Kita tidak tahu. Sekarang ini sepakan daripada penjaga gol, daya tepat kepada first touch yang tidak tepat. Perlu mendapatkan support pemain pertahanan ini. Cantik hantaran pendeknya membuat corak permainan satuan. Lock ke depan. Sepatutnya ada yang menyampak bola itu, tetapi dalam posisi yang tidak betul. Satu sepakan dilepaskan tetapi dihalang. Masih dalam kawalan RMC. Fancy play. Satu sepakan yang agak tersasar jauh dari gawang, tetapi dalam perlawanan bola sepak ini, percubaan ke arah gawang adalah yang penting, kerana setiap percubaan harus. Hai, welcome to the stream. Safwan Jaafar, Amir Ramlan dan Muhammad Fitri Ismail. Bersama saya sekarang ini Muhammad Aiman bin Rahmat, komentator anda. Selamat datang juga kepada Muhammad Nazhar bin Roslan dan Hakimil Haikal, sahabat-sahabat saya yang sedang menyaksikan perlawanan bola ini di antara RMC menentang SAS di padang Kem Sungai Besi. Perlawanan di tengah padang, satu hantaran yang berlaku perselisihan faham. Nampaknya bola hilang, dapat kepada RMC dalam kawalan RMC. Satu gelecek, 1 lawan 4, tidak ada support. Dia mengambil keputusan untuk menghantar ke tengah, dapat kepada rakan sepasukannya ke sebelah kanan padang sekarang ini. Satu gelecekan, hantaran semula ke dalam. Satu tendangan lemah yang dilepaskan cukup untuk memporak-porandakan pertahanan dan gawang. Berjaya sedikit tersasar. Sekarang ke dalam tengah padang sekarang ini SAS. Saya lihat handball tetapi tidak berjaya dikesan, kerana penglihatan masing-masing berada pada jarak yang berlainan dan angle yang berlainan. Berjaya dikesan. Kesalahan di situ oleh pengadil. Pengadil minta bola untuk berada di on the mark, kerana kesalahan dikesan di situ. Satu sepakan percuma milik SAS di sebelah tengah padang. Pemain-pemain cuba berada di posisi masing-masing mengikut strategi yang telah dirancang.
Sepakan yang akan dilakukan hantaran ke dalam, tidak disambar tapi diantar keluar dan clearance ke sebelah kanan padang oleh pemain pertahanan RMC yang sejak tadi bertungkus lumus. Permainan masuk minit ke-20, berbaki 10 minit perlawanan. Kedua-dua pasukan sedang rancak berbala-bala serangan, tetapi kita lihat SAS lebih banyak menguasai padang dan pengawasan bola. Satu kesalahan dikesan, bola bertukar kepada RMC. Sepakan percuma daripada penjaga gol. 3 pemain di bawah ini sepatutnya mengambil posisi masing-masing. Pengadil meniup whistle kerana bola tidak berada di mark yang sepatutnya. Ke belakang sedikit sebelum mengambil sepakan percuma ini. Memanggil Baya untuk menerima bola. Adakah dapat kepada Baya? Tidak. Dipotong oleh pemain pertahanan yang mempunyai sizing yang agak gempal dan keras ini. Pemain nombor 7 ini dari tadi menunjukkan aksi permainan yang baik. Satu clearance tenang dari tengah ke sebelah kanan padang. Pemain ini, pemain SAS melakukan hantaran-hantaran pendek dan beberapa dribble ke dalam mencari ruang. Satu percubaan, tapi berjaya ditangkap kembali oleh penjaga gol RMC. Hantaran ke depan, counter attack. Satu counter attack. Berlari keeper. Terlambat sedikit. Keputusannya tepat untuk naik, mendapatkan bola itu agar tidak ada berlaku sebarang percubaan ataupun situasi berbahaya di kawasan gawangnya sendiri. Main bola berada di sebelah kiri padang sekarang ini. Satu hantaran tetapi kesilapan telah menyebabkan SAS hilang kawalan. Main di tengah, hantaran ke depan. Sekarang ini main tenang, cuba membuka game, tetapi kesilapan pertahanan itu menghantar ke tengah. Berjaya dipotong, hantaran ke belakang, ke tepi semula. Sebelah kanan padang sekarang ini berlari mencari rakan sepasukannya di tengah. Tidak sampai, sedikit perlahan hantarannya. Masih lagi dapat kepada RMC. Pemain tengah tidak cuba menghidupkan permainan. Berjaya lagi dipotong kerana jaraknya yang agak jauh dan hantarannya yang sedikit perlahan menyebabkan bola itu gagal sampai. Kawalan yang terlalu lama menyebabkan bola hilang pada RMC sekarang ini. Empat pemain sudah mula keletihan, maafkan saya, dan kebuntuan untuk membuat serangan, tetapi masih mencuba untuk cari lagi. Pemain nombor 7 ini beberapa kali cuba untuk masuk dan membuka game, tetapi tidak ada yang dapat membaca pergerakannya, menyebabkan bola telah hilang. Sekarang ini pemain RMC cuba menghantar ke depan, tetapi keeper penjaga gol SAS telah pun naik untuk menutup ruang dan mendapatkan bola terlebih dahulu. Hantaran ke depan dapat kepada pemain penyerang ini. Pemain nombor 7 ini menggelecek sedikit demi sedikit, cuba mencari ruang. Hantaran ke dalam. Sekarang ini bola berada di kaki pemain SAS. Satu turning dan sepakan lemah. Satu sepakan juga tidak berjaya cari, dan satu sepakan dilepaskan. Berjaya ditepis dengan tenang oleh penjaga gol RMC yang membuat delay time sedikit sebelum mengambil semula bola untuk memulakan semula permainan. Bola dihantarkan kepada pemain pertahanan. Pemain berdua cuba untuk membuka ruang, cuba untuk mencari pemain-pemain yang sudah bersedia, tetapi hantarannya tidak ada pemain yang berada di tengah yang menerima bola itu. Pemain nombor 7 ini dari tepi padang hantar ke dalam, tetapi bolanya yang agak tinggi sedikit tidak berjaya dicapai oleh pemain yang sudah berada dalam kawasan kotak penalti itu untuk melepaskan tandakan. Handball berjaya dikesan oleh pengadil. Bola milik RMC. Sepakan percuma ini akan diambil
oleh pemain pertahanan, sementara pemain-pemain yang lain sudah berada di posisi masing-masing. Membuka ruang komunikasi yang kurang kita lihat pada perlawanan ini menyebabkan bola sering saja hilang kawalan. Satu hantaran ke depan tetapi terlepas dan tidak berjaya disentuh sedikit pun oleh pemain penyerang RMC. Dapat kepada penjaga gol dan menghantar kepada pemain sayap kanan ini. Mulakan perancangan strateginya untuk mengatur serangan. Satu hantaran pendek yang sering saja dihalang oleh pemain pertahanan. Masih berjaya tetapi hantaran tetap saja digagalkan. Sekarang ini play on kata pengadil. Advantage play milik RMC sekarang ini. Satu dan miss kick. Pemain penyerang sebelah kiri tidak melepaskan larian kencang untuk masuk ke dalam. Sebaliknya berpusing mencari kawan gerakan sepasukannya tetapi gagal. Bola telah pun dipotong. Main sayap kanan ini menghantar lagi ke dalam. Cuba untuk berlari ke tepi. Bola dalam kawalan tetapi tidak ada yang membantu. 2 lawan 1. Bola hilang ke belakang semula tetapi masih dalam kawalan SAS. Tidak berjaya membuat satu perancangan. Tidak buka untuk membuat hantaran. Akhirnya mengambil keputusan untuk menghantar bola ke sebelah kanan padang. Bermain berdua di situ. Hantar semula ke depan. Lari yang pantas ke depan pemain sayap kanan ini tetapi terjatuh. Hilang kawalan kepada dirinya sendiri menyebabkan bola keluar dan sepakan telah pun diambil oleh penjaga gol. Hantar kepada pemain sayap kiri itu. Tiada gangguan, tiada pressure tetapi hantar ke depan dan bola hilang kerana berjaya masih berada dalam kawalan SAS. Sekarang ini pemain berjersey nombor 11 pemain penyerang SAS berlari ke depan body sedikit tapi berjaya mengesan foul kerana telah membuat challenge body di situ. Pemain SAS itu jatuh dan tangannya menyentuh bola menyebabkan bola bertukar kepada RMC. Sekarang ini lawanan sengit di antara RMC dan SAS pada minit ke-27 memasuki 28. Kedudukan masih terikat 0-0, percubaan demi percubaan, serangan demi serangan dilakukan tetapi masih belum menghasilkan jaringan. Pelbagai percubaan, pelbagai strategi telah pun dibuat, cuma hantarannya saja yang digagalkan. Sepatutnya mereka lebih kemas membuat hantaran dengan teknik-teknik yang sepatutnya diaplikasikan sewaktu latihan. Main SAS sekarang ini dalam kawalan RMC, hantar ke belakang mencari pemainnya, gerakan sepasukannya di depan. Satu turning membuatkan bola hilang dari kawalan pemain RMC. Pasukan SAS ini membuat pertukaran pada minit-minit akhir perlawanan pertama. Mereka masukkan pemain berjersey nombor 8 menukar pemain sayap kiri. Pasukan SAS, adakah pemain ini akan memberi tonik baru kepada pasukan SAS di bahagian serangan ataupun dia yang akan membuat jaringan? Nafas baru, kelajuan baru, idea baru dekat akan membantu pasukan SAS buat mencipta jaringan. Sekarang ini lontaran ke dalam milik RMC. RMC mengawal bola dengan baik tetapi first touch bola telah pun keluar. Bola luar. Hantaran yang sedikit laju dan first touch yang tidak kemas. Bola keluar. Bola bertukar tangan. Sekarang milik SAS. Lontaran ke dalam di sebelah kanan padang. Hantar kepada pemain penyerangnya, menggelecek apa yang cuba dilakukannya kerana tiada support di sebelah kiri dan tiada support di hadapan, menyebabkan ketandusan idea melepaskan saja satu sepakan tetapi berjaya dihalang oleh pemain RMC. Masih dalam kawalan RMC di sebelah kanan padang.
Cuba untuk naik sedikit demi sedikit, hantaran demi hantaran. Lakukan hantaran ke dalam sekali lagi. Milik RMC yang masih cari cara untuk masuk, cara untuk mencipta jaringan hantaran ke tengah, tetapi berjaya dapat semula kepada RMC. Mengatur serangan di sebelah kanan padang, hantar ke tengah, tetapi bola itu berjaya dihalang oleh pemain tengah, tetapi masih bertukar tangan milik RMC. Hantaran ke dalam, adakah berjaya? Penjaga gol berjaya memberi tindak balas yang agresif dengan keluar cepat dari kawasan. Pengadil meniupkan whistle menghentikan perlawanan kerana terdapat kecederaan sewaktu challenge di hadapan tadi. Bola berada di hadapan saya, tapi saya tidak dapat mengambilnya. Pengadil memanggil pasukan perubatan untuk memberi bantuan kepada pemain yang tercedera. Mungkin kerana terlalu penatan dan menyebabkan pemain ini telah pun tercedera. Mengikut masa di skrin yang papar di hadapan saya ini, perlawanan telah pun masuk minit ke 32, bermakna perlawanan telah pun tamat dengan kedudukan terikat 0-0 pada perlawanan separuh masa pertama sekarang ini. Pengadil mengambil bola, pengadil memanggil pemain untuk mengeluarkan bola dan menamatkan perlawanan separuh masa pertama ini. Kedudukan terikat 0-0, SAS menentang RMC. Perlawanan separuh masa pertama, perlawanan pertama untuk SAS dan perlawanan kedua untuk RMC. Kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami, teruskan memberi sokongan. Kita bertemu lagi sebentar lagi. 720 Sport TV. Asalnya kami ada 4 biji food truck. Okay, dan food truck ni kita meniaga di merata tempat. Dan restoran yang Nazira datang ni sebenarnya adalah office kami, adalah pejabat kami dan central kitchen kami. Kita meniaga di atas food truck. So setelah meniaga dalam 18 bulan ke 24 bulan macam tu, kita ramai orang tanya kita tak ada restoran ke? Tak ada restoran ke? Jadi saya dengan grup-grup kita semua fikir apa kata kita convert kita punya office menjadi restoran yang comel. Macam tu lah. Perlu ada di restoran setiap masa kerana ianya juga melibatkan penjualan secara cash. Pengorbanan masa tu tinggi. Hati tu penting sebab you nak keluarkan makanan, you nak serve orang kan, you nak orang makan syok dan mereka datang lagi, mereka keluar kedai you dengan senyuman. Jadi you must have that hati dan komitmen tu. Asalnya kami ada 4 biji food truck. Okay, dan food truck ni kita meniaga di merata tempat. Dan restoran yang Nazira datang ni sebenarnya adalah office kami, adalah pejabat kami dan central kitchen kami. Kita meniaga di atas food truck. So setelah meniaga dalam 18 bulan ke 24 bulan macam tu, kita ramai orang tanya kita tak ada restoran ke? Tak ada restoran ke? Jadi saya dengan grup-grup kita semua fikir apa kata kita convert kita punya office menjadi restoran yang comel. Macam tu lah. Perlu ada di restoran setiap masa kerana ianya juga melibatkan penjualan secara cash. Pengorbanan masa tu tinggi. Hati tu penting sebab you nak keluarkan makanan, you nak serve orang kan, you nak orang makan syok dan mereka datang lagi, mereka keluar kedai you dengan senyuman. Jadi you must have that
hati dan komitmen tu. Itu paling utama. Asalnya kami ada 4 biji food truck. Okay, dan food truck ni kita meniaga di merata tempat. Dan restoran yang Nazira datang ni sebenarnya adalah office kami, adalah pejabat kami dan central kitchen kami. Kita meniaga di atas food truck. So setelah meniaga dalam 18 bulan ke 24 bulan macam tu, kita ramai orang tanya kita, tak ada restoran ke? Tak ada restoran ke? Jadi saya dengan grup-grup kita semua fikir apa kata kita convert kita punya office menjadi restoran yang comel. Macam tu lah. Perlu ada di restoran setiap masa kerana ianya juga melibatkan penjualan secara cash. Pengorbanan masa tu tinggi. Hati tu penting sebab you nak keluarkan makanan, you nak serve orang kan, you nak orang makan syok dan mereka datang lagi, mereka keluar kedai you dengan senyuman. Jadi you must have that hati dan komitmen tu. Itu paling utama. Asalnya kami ada 4 biji food truck. Okay, dan food truck ni kita meniaga di merata tempat. Dan restoran yang Nazira datang ni sebenarnya adalah office kami, adalah pejabat kami dan central kitchen kami. Kita meniaga di atas food truck. So setelah meniaga dalam 18 bulan ke 24 bulan macam tu, kita ramai orang tanya kita, tak ada restoran ke? Tak ada restoran ke? Jadi saya dengan grup-grup kita semua fikir apa kata kita convert kita punya office menjadi restoran yang comel. Macam tu lah. Perlu ada di restoran setiap masa kerana ianya juga melibatkan penjualan secara cash. Pengorbanan masa tu tinggi. Hati tu penting sebab you nak keluarkan makanan, you nak serve orang kan, you nak orang makan syok dan mereka datang lagi, mereka keluar kedai you dengan senyuman. Jadi you must have that hati dan komitmen tu. Itu paling utama. Asalnya kami ada 4 biji food truck. Okay, dan food truck ni kita meniaga di merata tempat. Dan restoran yang Nazira datang ni sebenarnya adalah office kami, adalah pejabat kami dan central kitchen kami. Kita meniaga di atas food truck. So setelah meniaga dalam 18 bulan ke 24 bulan macam tu, kita ramai orang tanya kita, tak ada restoran ke? Tak ada restoran ke? Jadi saya dengan grup-grup kita semua fikir apa kata kita convert kita punya office menjadi restoran yang comel. Macam tu lah. Perlu ada di restoran setiap masa kerana ianya juga melibatkan penjualan secara cash. Pengorbanan masa tu tinggi. Hati tu penting sebab you nak keluarkan makanan, you nak serve orang kan, you nak orang makan syok dan mereka datang lagi, mereka keluar kedai you dengan senyuman. Jadi you must have that hati. Nik, tukar Nik. Kau sikit Syah. Kau Syah. Stop. Oh ya. Kedai sedap. Kedai ya.
Masuk orang tadi. Tahu kan kau tengok panas ni. Jangan kau pisau kan. Aku tak nak. Sambung kembali bersiaran separuh masa kedua. Lagi. Kembali bersiaran di babak separuh masa yang kedua. Lawanan di antara RMC menentang SAS. Whistle telah pun ditiupkan oleh pengadil menandakan perlawanan telah pun bermula. Kedudukan semasa 0-0. Perlawanan sengit di antara kedua-dua pasukan. Satu serangan telah pun berjaya dipatahkan oleh pemain pertahanan RMC. Sekarang ini bola berada di dalam kawalan pemain RMC di sebelah kanan padang. Berjaya dipotong, interception yang sedikit memurandakan pertahanan RMC. Tenang penjaga gol, pengalaman pemain kebangsaan ini mengawal. Satu sepakan ke sebelah tengah padang, dapat kepada rakan sepasukannya. Dada tetapi tidak berjaya mengekalkan posisi kawalannya. Dapat kepada SAS daripada bawah ke tengah padang. Tengah masih lagi dalam kawalan SAS. Bawa sebelah ke belakang membuka bola ke sebelah kanan padang, tetapi berjaya dipotong mudah pertahanan RMC. Dan seterusnya dapat kepada pemain pertahanan di bawah. Masih lagi tidak melakukan clearance. Bola berada di kawalan RMC. Satu clearance ke hadapan. Satu tarukan yang terlepas, tersasar ke belakang, tetapi tidak melepaskan larian untuk terus. Jangan delay ya. Jangan delay. Bola tersebut. Delay. Bola telah pun keluar antara ke dalam milik RMC. Taran kepada pemain penyerang, tetapi masih lagi dalam kawalan RMC. Satu antaran yang agak kuat, sedikit kuat, dapat kepada SAS. Tolakan demi tolakan, tetapi lariannya terlalu keluar dan sedikit deflection. Terlalu percaya. Sedikit deflection menyebabkan bola keluar dan satu sepakan sudut dihadiahkan kepada pasukan SAS. Sekarang ini satu sepakan sudut akan diambil antara ke dalam, tetapi berjaya ditanduk keluar oleh pemain pertahanan. Bola masih di awang-awangan. Dapat kepada pemain RMC. Lari ke hadapan, mencari rakan sepasukannya, tiada support, lambat. Tetapi masih dalam kawalan RMC. Satu antara ke depan, ke tengah. Tetapi berjaya dipotong oleh pemain pertahanan SAS. Bola dalam kawalan mereka, hantar ke depan, cari support, cuba untuk berlari ke depan. Mustahil untuk lepas kerana 3 pemain sudah bersedia. Tu hantaran yang sedikit kuat dan menyebabkan bola hilang. Milik SAS sekarang ini hantar ke depan, juga berjaya dipatahkan. Masih lagi dalam kawalan SAS. Cuba untuk masuk, membuat satu turning, dribble ke dalam, tetapi berjaya dipatahkan. Kalau kita lihat, RMC seolah-olah ada 3 layer defensif di situ. Sukar untuk lepas. Silangkan RMC, hantar ke belakang. First touch yang ke depan. Dribble oleh pemain sayap ini ke depan dan ke depan. Hantarannya yang ke dalam tidak berjaya menemui rakan sepasukannya. Pertahanan SAS ini agresif mengawal bola. Hantaran, tetapi hantaran, kalau kita lihat pada peluang ini, hantaran 1, 2 dan kedua pasti ada. Sekarang ini RMC menemukan satu jaringan, berjaya dihasilkan oleh pemain penyerang pasukan RMC, menjadikan kedudukan sekarang 1-0. Kita lihat
Bermulanya daripada kesilapan pemain tengah yang menghantar bola itu dapat kepada pemain RMC. Hantaran seterusnya berjaya menghasilkan satu jaringan. Kedudukan sekarang 1 RMC SAS 0. Minit kelima, separuh masa kedua. Satu jaringan yang pastinya membangkitkan semangat rakan-rakan sepasukan, memberikan sedikit tekanan kepada pasukan lawan. SAS membuat 2 pertukaran serentak, manakala RMC membuat 1 pertukaran. Lihat satu tendangan teknik yang cantik dan terbuka sebentar tadi membuatkan gawang SAS berjaya dirobek. Kita lihat perlawanan telah pun dimulakan. Sekarang ini SAS mengatur serangan di sebelah kanan padang, tapi pihak serangan dia dipatahkan. Dan sekarang ini kawalan dalam bola berada di kaki pemain RMC. Satu turning, agak cantik gerakan itu, tetapi satu kesilapan pemain penyerang sayap kanan ini membuat hantaran semula ke belakang yang menggagalkan serangan rakan-rakannya sebentar tadi. Tetapi sekarang ini SAS, pemain penyerang ini sewaktu menyerang berjaya dikesan kesalahan sepakan percuma. Sementara itu RMC membuat 1 pertukaran, mengeluarkan pemain bernombor 12 dan memasukkan pemain berjersey nombor 14. Satu sepakan percuma dari sebelah tengah diambil oleh pemain berjersey nombor 10 ini. Sepakan terus, tapi deflection pada benteng pertahanan. Wall yang berjaya menghadang dari bola itu terus melulu ke gawang. RMC jaya membuang bola keluar. Bola sekarang dilongkar oleh RMC. Pemain-pemain sedang agresif. Semangat mereka sedang membara. 1 pertukaran. 1 lagi pertukaran oleh pasukan RMC, memasukkan bermain jersey nombor 8 yang menjaringkan gol pada perlawanan pertama pagi tadi di antara RMC menentang Asis. Ada pemain ini pastinya akan beri tonik baru bagi menambahkan lagi bagian serangan. Sepakan telah pun diambil oleh pemain SAS di sebelah kanan padang. Satu tandukan yang tidak berjaya mengena, berjaya menenangkan sikit keadaan gawang pemain RMC sekarang ini. Sepakan dari penjaga gol yang setakat ini clean sheet. Kita lihat tidak berjaya dirobek gawangnya kerana beraksi cemerlang. Tawaran ke tengah padang, pemain yang baru saja dimasukkan membuat challenge. Meminta bola dah hantaran ke depan, tetapi berjaya dipatahkan serangan itu oleh pemain pertahanan SAS yang mengeluarkan bola. RMC pertukaran demi pertukaran. Apakah strategi yang dirancang oleh jurulatih untuk menambahkan serangan atau menambahkan pertahanan? Setakat ini kerana kedudukan sedang mendahului RMC 1, SAS 0. Hantaran ke dalam milik SAS. Cari rakan sepasukannya, dapat untuk, tetapi bola telah pun dikesan keluar atau sepakan percuma. Saya tidak pasti. Kita lihat situasi yang sedang berlaku sekarang ini ialah sepakan percuma milik SAS kerana berjaya mengesan kesalahan di sebelah kanan padang sebentar tadi. Hantaran ke dalam mencari tetapi tindakan bijak dan tindakan yang wajar dipuji oleh pemain penjaga gol RMC ini keluar untuk menangkap kemas. Hantaran ke dalam itu tadi terus mengantar ke depan. Satu counter attack, larian yang kurang mengejutkan pertahanan SAS. Tapi
Pujian terus saja pujian harus diberikan kepada penjaga gol RMC yang beraksi cemerlang sejak pagi tadi. Kedudukan rapi dapat dipastikan kerana apa-apa saja boleh berlaku dalam perlawanan baru saja memasuki minit ke-9. Separuh masa kedua. Baki 21 saja minit lagi. Masih banyak perkara yang boleh dilakukan. Masih banyak perkara yang boleh terjadi dalam padang ini. Sementara itu RMC mengatur serangan di sebelah kiri padang. Hantaran pendek demi hantaran pendek. Cantik. Dribbling. Terlalu lama memegang bola. Cuba untuk menewaskan 3 pertahanan. Tetapi bola berjaya diambil alih dan satu offside telah pun dikesan oleh penjaga garisan. Sepakat percuma milik RMC sekarang ini kerana offside telah pun dikesan. 2 pertukaran serentak lagi dilakukan oleh pasukan RMC. Sementara 1 pertukaran dilakukan oleh pasukan SAS memasukkan pemain berjersey nombor 15. Saya kira pemain itu berada di pasukan pertahanan atau pemain tengah. Sementara penjaga gol RMC menghantar ke depan, dapat kepada pemain nombor 17. Satu touch yang dikesan kesalahan di situ. Pengadil memanggil untuk pertukaran. Sekali lagi pasukan SAS memasukkan seorang pemain penyerang berjersey nombor 14. Main di sebelah kanan padang. Main ini sepakan percuma di tengah padang. Di kawasan permainan pasukan SAS. Hantaran ke hadapan. Jaya ditanduk. Dipotong pemain itu sementara bola adalah kuasa RMC. Kawalan RMC hantaran pendek. Terus dapat kepada hantaran satu salah faham. Satu tindakan salah faham kerana kurang komunikasi di antara kedua-dua pemain menyebabkan bola telah hilang dari kawalan. Satu tackle kemas. Saya kira tidak ada foul di situ kerana ball first. Dapat pula dalam kawalan RMC semakin rancak melakukan larian. Bola berada di sebelah kanan padang sekarang ini. Tenang membuat kawalan, masih lagi mencari ruang, masih lagi mencari rakan-rakan sepasukannya yang kosong dan tidak dikawal ketat. Antara ke depan dan adakah satu percubaan dilepaskan tapi tidak berjaya kerana bola itu disepak keluar. Masih lagi dalam kawalan RMC, hantaran ke dalam berjaya dihalang. Satu sepakan sudut untuk RMC sekarang ini. Pertahanan SAS telah pun turun penuh di kawasan gawangnya untuk memastikan gawangnya tidak dirobek sekali lagi. Pemain telah pun masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Satu hantaran ke dalam sepakan sudut. Rendah saja tetapi dapat pergerakan pasukannya, namun hantarannya tidak kemas dan tidak menghasilkan sesuatu. Bola milik SAS tetapi sudah hilang kawalan sekejap saja. Tetapi sementara RMC melakukan juga kesilapan. Satu hantaran ke depan. Masih lagi dalam kawalan SAS. Serangan yang diaturkan dapat tetapi berjaya dikesan offside di situ sekali lagi di kawasan yang sama, pemain yang sama. Ini kerana pemain pertahanan RMC telah pun naik untuk membuat offside trap. Satu persefahaman yang baik di antara pemain pertahanan RMC. Sementara itu satu sepakan dilepaskan ke sebelah kanan padang, mengejar bola masih lagi tetapi telah pun keluar sebenarnya. Dan sekarang ini sepakan penjaga gol SAS ambil mencari rakan pasukannya sebelah tengah padang. Antaranya sedikit tersilap. Satu sepakan terus saja ke arah gawang tetapi berjaya ditangkap kemas oleh penjaga gol. Bola selamat dalam pengawasan mereka. Berjaya mengesan foul kerana tolakan suatu challenge di udara. Bola
Dan sepakan percuma ini milik RMC. Kerana kesalahan itu dikesan sewaktu pemain RMC melompat ke udara, pemain SAS menolak. Adil yang bertindak cemerlang berjaya mengesan beberapa kesalahan. Sepakan percuma ini diambil terus saja ke depan mencari rakan semasa sekali. Adakah berjaya disambar? Tetapi tidak ada touch oleh pemain Jesse nombor 4 itu. Sepakan bola dapat kepada penjaga gol dan melontar ke depan mencari pemain sayap kanan. Bola berada di sekarang, tetapi penjaga gol yang cemerlang itu telah pun keluar lebih awal untuk menutup ruang. Bola sekarang berada di sebelah dalam kawalan RMC di sebelah kanan padang. Main ini mencari luang, membuka sedikit demi sedikit, membuat antaran yang sedikit jauh. Tetapi bola telah pun keluar. Agak kuat kerana pemain saya itu belum bersedia. Bola lontar ke dalam SAS. Bola masih dalam permainan tetapi telah pun dikesan keluar. Lontaran ke dalam milik RMC sekarang ini di sebelah kanan padang. Kedudukan 1-0. Tekanan demi tekanan diberikan oleh pemain-pemain RMC. Keleci yang tidak berjaya lepas dapat kepada SAS. Satu counter attack, tapi pemain penjaga gol ini tidak berani dengan keluar dengan lebih awal. Sementara pemain SAS telah masuk ke dalam. Satu dribble, cuba mencari rakan sepasukannya. Adakah sepakat dilepaskan? Dan gol! Satu tindakan bijak dari pemain penyerang pasukan SAS menghasilkan satu jaringan, meraihkan jaringan itu. Satu dribble yang kemas, dribble yang baik. Dan pemain berjasi nombor 10 ini telah menghasilkan satu jaringan, mengikat kedudukan semasa 1 SAS 1 RMC. Permainan telah pun dimulakan. Kedudukan sedang terikat 1 sama. Kedua-dua pasukan sedang rancak mencari idea, sedang rancak membuat caturan untuk menghasilkan serangan-serangan yang membuahkan hasil. Satu lob yang cantik dapat kepada pemain jersey nombor 20 tetapi berjaya dipotong pemain pertahanan SAS. Tidak ada support yang dekat kerana 3 pertahanan telah pun bersedia di situ. Satu counter attack daripada pemain SAS. Hantar ke depan tapi tidak ada siapa yang menunggu di kawasan itu. Sedikit tersasar hantarannya. Penjaga gol RMC telah pun dirobek 1, menjadikan kedudukan sekarang terikat 1 sama. Hantaran-hantaran pendek di bahagian pertahanan RMC yang membahayakan kawasan mereka sendiri. Diving demi diving, tackling demi tackling. Akhirnya pengadil mengesan kesalahan dan mengeluarkan kad kuning pertama untuk perlawanan ini di antara RMC dan SAS. Sementara kedudukan sedang terikat, perlawanan semakin sengit. Satu kad kuning telah pun dilayangkan oleh pengadil kepada pemain pertahanan RMC. Salam berjaya dikesan. Pertukaran akan dilakukan oleh pemain pasukan SAS, mengeluarkan pemain pertahanan yang beraksi baik ini dan memasukkan 2 pertukaran dilakukan serentak. Kedudukan sedang terikat 1 sama. Pertukaran demi pertukaran dilakukan. Buka perancangan baru. Sementara sepakan percuma itu baik, cuma sedikit tersasar daripada gawang. Kedudukan terikat 1 sama ini. Sepakan itu yang baik. Penjaga gol RMC mulakan permainan, menghantar kepada kanan, mulakan perlawanan di sebelah kanan padang. Minit masuk ke 48, bermakna berbaki 12 saja minit perlawanan di antara RMC dan SAS ini. Kedua-dua pasukan semangat semakin membara kerana kedudukan sedang terikat 1 sama. Apakah akan terasa satu lagi jaringan ataupun kedudukan kekal? Tapi sekarang ini sedang rancak berlaga-laga ayam di situ. Dan satu kesalahan dikesan, memberikan sepakan percuma kepada pasukan SAS.
Pemain-pemain RMC tidak sepatutnya melakukan kekasaran di kawasan mereka sendiri kerana itu akan menjejaskan dan membahayakan kawasan gawang mereka sendiri. Kerana apa sahaja boleh berlaku. Makan yang tidak diduga, tandukan yang tidak diduga boleh sahaja berlaku sekarang ini. Sepakan percuma ini diambil oleh pemain berjersey nombor 8 dari sebelah kiri padang. Hantaran tinggi yang cuba mencari memperdayakan penjaga gawang, tetapi berjaya ditepis keluar. Satu sepakan sudut, satu sepakan percuma yang agak baik, terus menghadiahkan sepakan sudut pada mereka. Sepakan sudut ini diambil. Kita lihat adakah akan ada satu sambaran maut yang menghasilkan satu lagi jarangan. Sepakan saudara pun diambil, berjaya ditanduk keluar. Pemain-pemain RMC sepatutnya sedang naik untuk melakukan counter attack, tetapi tidak ada yang naik. Sedikit lambat, bola berjaya dicuri. Sekarang masih dalam kawalan serangan SAS. Berjaya dikesan. Satu challenge yang keras menjatuhkan pemain SAS. Akan percuma sekali lagi di kawasan RMC. Kedudukan satu sama. Sementara itu RMC memasukkan pemain penyerang berjersey nombor 9. Tukaran dilakukan. Sepakan percuma ini akan diambil di sebelah kanan padang oleh pemain berjersey nombor 21. Kita lihat apakah perancangannya, apakah yang berada di dalam fikirannya. Sepakan terus atau hantar ke dalam. Hantar ke dalam adalah pilihannya, tapi berjaya ditangkap keluar. Tangkapan yang kurang kemas, tetapi masih dalam kawalan. Hampir terkeluar dari kawasan kotak penalti. Kita lihat itu tadi, tetapi berjaya menenyek sedikit dan bola terus ke depan. Bahaya kedudukan ini, tapi counter attack yang tidak dapat support penuh dari rakan pasukannya. Pemain-pemain pertahanan SAS pun turun sementara santaran ke depan, tapi tenang saja defend. Tidak melepaskan larian kencang untuk mengejar bola itu, kerana bola telah pun berada di dalam kawalan SAS. Sekarang ini sepakan dari penjaga gol mencari pemain di sebelah kanan padang penyerang ini. Berjaya dipotong keluar bola. Lontaran ke dalam. Satu lontaran ke dalam. RMC mencari rakan pasukannya. Sekarang ini Mark sepertinya lebih depan sedikit. Depan lagi kata. Itu dia satu sorakan dari penyokong RMC. Naikkan lagi semangat. Satu lontaran yang dikesan kesalahan. Bola itu milik SAS. Mereka sepatutnya lebih berhati-hati kerana telah banyak dikesan kesalahan sewaktu lontaran ke dalam. Teknik yang betul sepatutnya diimplement bagi mengelakkan tukaran bola, tukaran pengawasan bola. Terusnya akan menyebabkan kucak-kacir di kawasan mereka sendiri. Satu sepakan percuma. Pertahanan RMC sepatutnya mengurangkan kekasaran terhadap pemain lawan di kawasan sendiri kerana itu akan menjejaskan. Satu hantaran ke dalam, dapat kepada pemain penyerang SAS, tetapi tidak melupakan sepakan. Bicycle kick yang lebih kepada menyepak penjaga gol, bukan bola. Berjaya dikesan foul di situ. Namun tidak ada kecederaan serius, tidak ada kecederaan di situ. Pemain diteruskan, penjaga gol melupakan sepakan percuma. Tandukan dari tengah. Satu tackle yang dikesan. RMC sekarang ini sedang cuba mencari ruang. Satu sepakan ke sebelah kiri padang. Dapat pemain itu touch yang dapat dikawal olehnya, walaupun kurang kemas. Pemain ini harus lebih berhati-hati kerana dia tidak dapat mengawal bola dengan baik. Sepatutnya hantaran lebih
adalah keputusan yang lebih tepat. Hantaran ke sebelah kanan padang, tetapi handball berjaya dikesak oleh pengadil. Satu permainan cepat, quick play. Tetapi penjaga garisan menidakkan tindakan itu kerana perlu take time. Bola sepatutnya dihentikan sepenuhnya dan tidak boleh fast play. Play on kata pengadil. Satu sepakan ke arah gawang, tetapi ditangkap kemas. Untuk menggegarkan gawang, mereka perlukan satu sepakan yang lebih keras, satu sepakan yang lebih padu, lebih accurate. Dan G2 satu hit back heel ke depan oleh pemain RMC. Sliding foul kerana tackling itu terus ke kaki dan bukan ke bola. Sepakan atau lontaran, sebenarnya lontaran ke dalam milik RMC dan bukan foul. Maafkan saya, kesilapan pandangan saya. Nampak kepada pemain RMC, tetapi komunikasi dan ketidaksefahaman antara mereka. Akan bola berjaya dikeluarkan. Hantaran masih dalam mainan sekarang. Hantaran ke dalam mencari pemain rakan sepasukannya, tetapi tidak ada pressure juga di situ. Tetapi hantarannya seolah-olah tidak mengenai sasaran. Sekarang ini challenge one on one di antara defense dan juga penyerang. Jaya dipotong. Bola yang perlahan, sedangkan dua pemain di situ. Sekarang ini Sas mengatur serangan, menghantar ke tengah. Ini berjaya dan satu tiupan whistle menandakan, kita lihat adakah penalti ataupun sepakan percuma. Kita lihat pada pengusap pengadil, pemain sedang bertengkar menantikan keputusan pengadil. Apakah sebenarnya? Oh, saya kira di situ merupakan sepakan percuma kerana masih lagi di luar kotak penalti. Cuma ini merupakan kawasan favourite semua pengambil sepakan percuma. Ini adalah kawasan yang berbahaya untuk gawang RMC. Hampir 15 atau 20 meter saja dari arah gawang. Saya kira secara kasarnya sepakan percuma ini akan diambil. Terus saja, let it go! Itu dia satu tindakan bijak oleh pemain yang mengambil sepakan itu. Sepakan lirik ke sebelah kanan gawang, berjaya merobek gawang. 2-1 kedudukan sekarang ini. Sas mendahului RMC pada minit ke 57 perlawanan. Sedikit sahaja lagi baki perlawanan untuk perlawanan yang ditamatkan. Sepak mula telah pun dimulakan. RMC ketinggalan 2-1 sekarang ini. Keadaan semakin genting. Minit perlawanan yang semakin tamat. Baki 3 minit saja lagi. Lantaran ke dalam. Bola berada di kawasan tengah padang. Antara pemain bergelut untuk mendapatkan bola itu. Dan bola masih lagi dalam kawasan Sas. Terjatuh pula pemain itu. Ketidakstabilan badannya buatkan bola hilang kawalan. Hantaran pemain jersey nombor 7 ini masuk ke dalam, tetapi tolakannya sedikit laju. Masih lagi memegang bola. Terus ke kanan padang. Satu sepakan tidak berjaya lepas kerana berjaya dihadang. Pemain nomor 8 ini dia mempunyai satu sepakan tetapi berjaya dikawal. Dah akan lepaskan. Satu sepakan lemah. Tidak ditangkap kemas, tapi tidak cukup berbahaya. Tidak cukup untuk menggegarkan gawang Sas. Sepakan terus kepada pemain jersey nombor 10 ini. Pemain ini mempunyai larian yang pantas, mempunyai dribble yang kemas. Tidak telah berjaya lepas. Dua pemain di situ. Sekarang cuba lagi untuk masuk. Sekali lagi lepas. Hantaran, tetapi tidak ada pemain rakan sepasukannya yang berada di depan untuk
menyambar lebih awal bola itu. RMC sedang giat mencari peluang. Sekarang ini bola berada di sebelah kanan padang. RMC tidak menghantar bola itu kerana tidak ada yang bersedia untuk menerima, tetapi hantaran bawah yang sememangnya mudah untuk dipotong. RMC challenge demi challenge, masih lagi dalam pegangan RMC. Cuma hantaran itu tidak sepatutnya kerana sudah pun ditutup di awal oleh pemain asas. Cuma SAS belum lagi membuat clearance, dan satu tolakan keras menghadiahkan sepakan percuma kepada RMC dalam kawasan permainan SAS. Kedudukan ini agak bahaya jika sepakan ini berjaya ke gawang. Satu lagi pertukaran oleh pemain SAS, mengeluarkan pemain jersey nombor 10 memasuk ke pemain berjersey nombor 19. Saya kira pemain itu berada dalam posisi penyerang. Sementara kita fokus ke sepakan percuma yang akan diambil oleh pemain RMC ini. Adakah sepakannya berjaya mengikat kedudukan atau sebaliknya? Kita lihat sedikit tersasar. Pengadil meniup bola, mungkin terkena sedikit. Saya tidak mahu sebut, tapi orang kerap menyebut hujung rambut, kata mereka. Terkena hujung rambut, menghadiahkan sepakan sudut kepada pasukan RMC. Sekarang ini sepakan ke dalam, cuba mencarikan pasukan, tapi terdapat bersedia pertahanan di situ untuk membuat clearance. Bola keluar dari kawasan gawang. Challenge demi challenge, play on kata pengadil, tidak ada foul yang dikesan. Serangan counter attack yang dilancarkan, antara tidak berjaya, tetapi beberapa pemain terapun berada di hadapan. Counter attack ini sepatutnya menghasilkan pemain-pemain pertahanan RMC tidak turun. Lambat sedikit, bola telah pun berjaya dikeluarkan, membuatkan pemain berjaya keluar. Permainan masa pemain telah pun tamat dengan kedudukan 2-1. Adakah pengadil belum lagi untuk meniup, masih lagi memberi peluang untuk mengatur serangan, cari idea. Sepatutnya pemain itu berada di sebelah kiri padang kerana agak kosong. Dan itu dia tiupan whistle masa penamat perlawanan di antara SAS dan RMC. Kemenangan milik SAS 2, RMC 1. Kembali selepas ini, teruskan bersama kami 720 Sport TV. Assalamualaikum. Asalnya kami ada 4 biji food truck. Okay, dan food truck ni kita meniaga di merata tempat. Dan restoran yang Nazira datang ni sebenarnya